kata adik-adik tadi, walaupun tidak keluar rumah, banyak aktiviti yang bermanfaat boleh dilakukan. Ini tidak bermakna rutin kesihatan kita juga bertukar. Banyak sangat klip sukan, ataupun senaman kita boleh dapat dari laman web. Ya, memang agak sukar untuk mungkin kita yang dah biasa keluar ke gym ataupun melakukan aktiviti yang memerlukan kerjasama, bermain futsal dengan rakan-rakan. Agak sukar untuk kita mengubah modus operandi menjadi workout at home. Jadi saya sendiri pun ambil masa lebih kurang 2 minggu sebelum saya boleh sesuaikan dengan senaman di rumah. Apatah lagi atlet-atlet kita yang sentiasa mempunyai sistem yang agak rapi, yang tersusun, tapi kini terpaksa kreatif untuk mencari jalan bagaimana mereka boleh kekal dalam kesihatan optimum di rumah sahaja. Apakah mungkin yang mereka lakukan sekarang ini? Norma baru untuk atlet kita, lagi pula dengan kejohanan-kejohanan antarabangsa yang dibatalkan, ditunda dan sebagainya. Jadi apa perubahan paling ketara dan bagaimana mereka melalui perubahan ini? Kita tanyakan kepada salah seorang pemanah Olimpik negara kita. Terima kasih kerana bersama kami di studio Dr. Mon Reddy Suti yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Sukan dan Fakulti Kejurulatihan Universiti Perguruan Sultan Idris. Apa yang doktor paling rindu sekali dari segi aspek bersenaman dari rumah sepanjang tempoh PKPB ini? Apa yang paling rindu sekali bila workout dekat rumah, saya rasa setiap atlet akan rindu untuk pergi ke lapangan. Betul tak? Nak pergi ke gelanggang, nak pergi ke gym dan sebagainya lah. Saya rasa that is the orang kata main factors lah kan. Sebab kalau compare dengan dulu, kalau kita rasa nak pergi exercise, anytime kita boleh keluar. Tapi sekarang okey, sebenarnya dah limited lah kan. Sebenarnya bagi saya untuk keluar rumah pergi training tu adalah benda yang paling setiap atlet rindukan, selain daripada the teammates, coaches, and all the support teams. Dr. Mon, untuk kita yang civilian lah berbanding dengan atlet kan, kita punya tahap kecergasan tu sekadar mungkin ingin kekalkan berat badan yang optimum, yang ingin nampak mungkin berketerampilan sedikit, itu sahaja mungkin hal tuju kita dari segi aspek kesihatan. Tapi untuk atlet, dia lain sikit. Dia ada satu sasaran yang perlu dikejar. Dia ada pencapaian peribadi yang perlu sentiasa diatasi. KPI dia tinggi sikit. KPI dia jauh lagi tinggi berbanding dengan kita. Jadi bagaimana atlet yang berada pada tahap itu boleh merubah cara latihan untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang? Okey, actually athletes ni, nama pun athletes kan, sebenarnya ahli sukan. Mereka dah biasa dengan program sukan, okey, dah biasa dengan aktiviti kemahiran fizikal yang tinggi. So bagi saya, kalau kita compare, atlet ni ada pelbagai peringkat. Okey, ada daripada peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan mereka mempunyai objektif dan juga orang kata needs yang berbeza lah. Okey, kalau kita melihat dari segi latihan and everything, okey. So atlet di peringkat yang lebih tinggi, mereka memerlukan target yang lebih tinggi. Ataupun mereka memerlukan tahap kemahiran fizikal yang lebih tinggi. Okey, sebenarnya dalam latihan mereka, walaupun dalam tempoh PKP, kadar latihan mereka mungkin berbeza berbanding dengan atlet di peringkat yang lebih mempunyai tahap pencapaian yang lebih rendah. Okey, so di sini kita memang perlu orang kata kreativiti dalam menjalani latihan di rumah. Okey, kreativiti pula merupakan satu satu konsep di mana ia dilahirkan secara orang kata semula jadi dalam diri seseorang, ataupun kita boleh create benda tu, tapi kena ada guideline dan juga orang kata panduan yang betul lah, supaya ia menjadi lebih kesan, menjadi lebih berkesan dalam jangka masa yang panjang. Okey, so bagi atlet, mereka sudah kata dah well trained untuk menjalani latihan di rumah ataupun di mana-mana saja, walaupun orang kata dalam situasi dia apa pun. Okey, itu mungkin bagi atlet yang prestasi yang lebih tinggi.
So saya dapat feedback daripada beberapa orang jurulatih dan rakan-rakan juga, semasa PKP ini, ramai yang mengatakan bahawa kalau atlet yang peringkat antarabangsa ataupun yang profesional lah kita kata kan, mereka tidak banyak menghadapi masalah terhadap latihan sendiri di rumah. Namun yang ramai yang merungut dan kita banyak discuss adalah di peringkat sekolah ataupun development. Yang mereka bergantung sepenuhnya kepada jurulatih ataupun cikgu. Yang atlet yang memang tak ada masalah adalah atlet e-sports lah. Itu confirm tak ada masalah pun tadi kita lihat. Bagi atlet yang tahapnya lebih profesional, sasarannya lebih tinggi, perjuangan antarabangsa sebagainya, kelengkapan gym mereka pun berbeza daripada kita yang menggunakan gym pada kadar sederhana ni kan. Apakah selepas ini dengan harapan PKPB ini lebih memberi kelonggaran kepada para atlet untuk lebih mudah ataupun memberikan persekitaran yang lebih selesa untuk mereka kembali training ataupun berlatih, apa yang dari segi faktor keselamatan, apa yang perlu kita ambil tahu, sebab kita tahu gym ni berpeluh partikel dan sebagainya, itu merupakan satu aspek yang sangat penting untuk kita ambil tahu sebelum kembali masuk ke gimnasium. Ya, betul, sebab apa yang Leha mention sebelum ni kan, so norma baru, betul tak? Sebenarnya sebelum ni PKP, so kita pergerakan amat terhad, tak boleh nak keluar. So sekarang PKPB dah ada kelonggaran sikit lah. Sebenarnya kalau kita nak pergi training ke, nak pergi jogging ke mana-mana, so kita boleh pergi dalam grup yang kecil, mungkin 10 orang ke bawah. Okey. Namun semalam beberapa sukan telah daftar untuk masuk ke pusat latihan. Seperti pasukan badminton, pasukan pelayaran di Langkawi. So mereka pihak yang bertanggungjawab lah, seperti KBS, MSN ataupun persatuan sendiri telah mewujudkan satu SOP yang selamatlah untuk atlet untuk menjalani latihan semula di pusat latihan masing-masing. And later on kita akan ada lagilah one big group yang akan masuk semula ke MSN. So dengan SOP yang ada, saya rasa mungkin tidak ada masalah yang akan wujud di kalangan atlet dari segi penggunaan gym ataupun tempat latihan. Saya rasa pihak MSN ataupun KPS sendiri ataupun persatuan telah pun bersedia dengan konsekuensi yang akan berlaku lah. So, berenang je lah kalau tunggu sekejap. Masih lagi ramai yang menantikan terjun, suka terjun Pandalela, Reno, Lemanji. Sebab kalau kita tengok Insta and everything, banyak sangat jenis latihan yang mereka lakukan dekat rumah untuk kata nak create dia punya mood untuk training tu sepanjang PKP ni. Sememangnya ketiadaan acara-acara sukan antarabangsa sedikit sebanyak menjejaskan hala tuju atlet-atlet kita kerana mereka ada sasaran yang diletakkan untuk mencapai kemenangan sekian-sekian di dalam setiap satu daripada acara yang dianjurkan. Jadi bagaimana ketiadaan acara ini boleh diganti semula dengan mungkin rencana-rencana lain untuk memastikan prestasi mereka itu tidak jatuh? Nak ganti dengan game yang lain atau event yang lain tu buat masa ni saya rasa tak nampak lagi lah kan. So akan ada pertandingan kecil ataupun besar ataupun apa saja peringkat. Tetapi dengan cancellation all the events, the big events lah, termasuk Olimpik sendiri tahun ini, dan juga SUKMA, kita di Malaysia ramai juga development athletes yang tengah preparation untuk SUKMA pada tahun ini. Saya rasa sedikit memang banyak memberi impact kepada athletes itu sendiri. As an athlete, kita sentiasa ada matlamat, sentiasa ada objektif yang kita nak achieve. When they face with lack of a goal, so maknanya that's what. So maknanya motivasi mereka akan terjejas. So nowadays apa yang kita discuss di kalangan sport science person, so kita melihat jangka masa panjang.
So sekarang lebih kurang 2 bulan setengah kita dalam tempoh PKP. So apa yang akan berlaku dalam tempoh masa yang panjang terhadap kesihatan mental atlet? So kat sini kita banyak juga discuss tentang mental illness ataupun mental distress. Okey, so distress di mana ia merupakan satu tekanan yang negatif. Yang melibatkan kata tekanan yang berterusan dan juga mungkin disebabkan daripada kata dia punya program harian tu dah berubah. So kami sempat buat online survey after 2 months of PKP ini. Kami mendapati bahawa di segi mental distress atlet di Malaysia dalam keadaan yang baik. Dan mereka masih lagi mengekalkan stamina yang baik, which is 40% from the survey finding. Kita mendapati bahawa atlet, majority atlet masih lagi mempunyai tahap fitness yang memuaskan. Memuaskan bagi mereka lah. Kita akan cuba mendalami sedikit psikologi seorang atlet melihat kepada hala tuju mereka selepas ini dan juga bagaimana mereka memperkuatkan psikologi sedia ada, kerana cabaran dalam musim PKP ini agak luar biasa, tidak pernah dialami sebelum ini. Sebab biasa ada coach boleh tengok pastikan makan ni, jangan makan ni. Bila duduk rumah ya. Bila pemantauan itu juga kan sebab pemantauan sebenarnya. Kadang-kadang kita bukan berseorangan dalam melalui situasi seperti ini. Tapi kita nak ke Perlis terlebih dahulu. Terima kasih Iqbal. Dan seterusnya kita kembali berbincang tentang atlet negara yang terpaksa mengubah cara mereka membuat latihan dan juga terus memastikan bahawa prestasi mereka itu berada di tahap yang cemerlang bersama dengan Dr. Mon yang juga merupakan seorang bekas pemanah Olimpik negara. Terima kasih Dr. Mon kerana bersama kami. Dr. Mon sebut tentang atlet kita memang sudah ada rutin tersendiri, sebab itu mereka berjaya mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Tapi kalau dibandingkan dengan orang lain macam work from home, itu hanya mesyuarat, Zoom skrin banyak-banyak. Rutin atlet ni lain sekali. Kita tak boleh Zoom ramai-ramai dalam komputer. Jadi secara peribadi untuk Dr. Mon sendiri, apa rutin harian yang dibuat sebagai seorang atlet? Rutin harian sebagai seorang atlet, kalau sebelum PKP, maknanya kata dalam jadual latihan mereka seharian tu penuh dengan jadual latihan. Itu je. Okey, semuanya training regime. So mereka dah tahu sepanjang hari ataupun minggu ataupun bulan ataupun tahun tersebut apa yang mereka patut buat. Dan kita panggil latihan ini adalah sebagai periodisation lah. Sebenarnya yearly periodization. Sebenarnya mereka dah tahu sepanjang tahun apakah yang mereka patut lakukan. Okey, sebenarnya dalam kata jadual hidup seorang atlet penuh dengan latihan dari segi fizikal, dari segi mental, okey, dari segi teknik dan taktik, okey, dan sebagainya lah untuk kata mencapai satu level yang lebih tinggi. Dr. Mon, dalam sejarah Dr. Mon sebagai seorang bekas pemanah negara, ada ataupun tidak senario seperti ini yang pernah berlaku sewaktu Dr. Mon? Saya rasa ini kali pertama lah. Okay, kalau compare dengan sebelum ni, tak pernah lagi kita alami krisis seperti ini. Okay, ini adalah satu impak yang sangat besar terhadap semua orang. Okay, termasuk atlet itu sendiri. Tapi saya harap kata dengan sokongan yang diberi oleh semua pihak, okay, kita akan dapat lalui semua perkara ini dengan baik. Melihat kepada perbincangan kita, persiapan mental tu yang paling penting mungkin, Dr. Mon. Jadi adakah atlet kita bersedia pada tahap mental tu untuk menghadapi cabaran yang luar biasa? Nak kata faktor mental tu paling penting. Kata faktor fizikal pun penting juga. Ya, penting. Okey, teknik and everything. So tapi kita tak boleh nak kata pandang ringan lah terhadap faktor ini. Okey, kalau kita ikutkan faktor mental ni, dia mengambil masa lama. Kan? Kita juga pernah discuss di kalangan kata ahli akademik dan juga rakan-rakan sukan.
apa yang akan berlaku dengan kata moods atlet itu sendiri dalam jangka masa kata lagi kata 2 bulan, 3 bulan ataupun sampai akhir tahun ni. So apakah level mood state mereka yang kita pun tak tahu kan. Sama ada okey mungkin sebulan ni mereka masih lagi continue training seperti biasa, still ada keep in touch dengan coach, okey, dengan support team, sport science, nutritionist, psychologist yang disediakan kan, dan persatuan pengurus dan sebagainya. Tetapi dalam jangka masa 5 bulan lagi, apa yang akan berlaku dengan mereka? Adakah mereka akan boring dengan rutin harian yang diberi? Adakah mereka rasa give up? Sebab macam training untuk apa? Ini untuk apa? Dah 5 bulan training macam ni je. Sebab soal atlet ni, atlet sangat agresif. Mereka perlu cabaran dan mereka turun training hari-hari untuk kepuasan. Kan? Sebenarnya apa yang akan berlaku dengan kata faktor psikologikal tu? Adakah dia memberi impak yang positif atau negatif? Ya. Adakah selepas ini mungkin kita dapat lihat atlet merubah hala tuju? Mungkin kita tidak mahu itu berlaku, tetapi hakikatnya bila kita bercakap tentang senario yang membosankan, yang tidak ada hala tujunya, tidak ada fokusnya, adakah doktor melihat kemungkinan atlet ini memilih untuk berubah hala tuju? Berubah itu mungkin faktor yang boleh kata list yang di belakang lagi lah. Kurang lah kan. Kurang kalian. Sebab atlet ni bila dia dah berkecimpung dalam bidang sukan dan sukan yang mereka minat, mereka akan melibatkan diri dengan sukan tersebut selama-lamanya. Kalau boleh dah jiwa dah raga. Orang kata sampai 40-50 tahun pun kalau boleh main futsal turun lagi. Kalau boleh cycling lagi. Sebab kita ada atlet yang walaupun tidak lagi bertanding, mereka jadi komentator, pengulas sukan. They still involved dalam sukan. So Dr. Mon bagi ceramah, dia bawa busa dan panah juga. Saya sendiri pun kadang-kadang dekat rumah pun rasa nak pegang bow untuk shoot. Walaupun 1-2 kata 10 arrow ke 20 arrow, tapi rasa macam okey, kepuasan tu ada. Untuk situasi selepas ini, ramai yang menjangkakan sedikit demi sedikit acara sukan boleh diadakan tanpa penonton, tanpa penyokong. Adakah ini juga barangkali memberi kesan kepada, sebab kita biasa Malaysia. Tapi kita tidak ada sorakan tersebut bila atlet tidak dengar secara fizikalnya sokongan tersebut. Ini mungkin juga akan, ataupun sebenarnya lagi senang sebab kurang pressure, kurang tekanan daripada sekeliling. Ya, sebab setiap atlet ni mempunyai keinginan yang berbeza. Ada acara yang perlu sokongan. Ada acara yang perlu kata ketenangan. So atlet dia mereka merupakan salah satu insan yang boleh adapt dengan apa saja kata persekitaran yang berubah-ubah anytime. Kan? So kalau kita turun pertandingan, kalau masa tu crowd ramai, kita kena adapt dengan situasi tersebut. Kalau kita turun pertandingan tak ada penyokong hari ni, macam mana pun kita still kena bertanding. Kita kena main juga. Kan? So kata dari segi penyokong yang ramai atau kurang, bagi saya itu adalah bukan salah satu main factor lah. Sebab mana walaupun kita kena senyap, kena tenang, tapi bila kena target tu, kita nak juga dengar sokongan daripada mereka yang menyaksikan tersebut. Tapi sokongan boleh kata dari segi orang kata direct and indirect lah. Sometimes coach kita tak ada kat situ, parents ataupun partner and everyone tak ada kat situ pun, kita tahu yang mereka sentiasa support kita. Ada sukan yang mungkin tidak perlukan penyokong macam golf. Golf ada juga kan. Dia ada masanya tepukan yang penting. Tetapi bila hole in one, bila kita dapat poin tersebut, sorakan tu saya kurang arif tentang golf. Melihat kepada cara yang dibaikkan, saya rasa saya pilih sukan yang lain. Atlet-atlet kita yang sekarang sedang berjuang di rumah, sedang menonton siaran kita pagi ini, mungkin satu pesanan yang boleh Dr. Mon sampaikan sebagai membakar semangat mereka. Pesanan pesanan saya bagi atlet yang berada di rumah
okey, yang tengah menjalani latihan harian. Okey, some of them still lagi training 5 to 6 times a week. Wow. Maknanya mereka still lagi ada semangat untuk training sebenarnya. Okey, habis on our survey pun more than 80% still lagi training. At least 4 ke 6 kali seminggu. Okey, so bagi saya kita nak apply kata teknik-teknik psikologi yang ada semua pun dia perlu masa dan juga ilmu untuk melakukan perkara tersebut. For me, just stay calm at home. Okay, cuba lebih banyak bersabar dan always keep in touch lah. Okay, dengan jurulatih, dengan pengurus pasukan, okay, dengan pegawai saya sukan yang ada, okay, dan dari segi situ sedikit sebanyak akan memberi support kepada kita. Ya, sebab dalam sukan kita memang biasa bergaul dan berjumpa mereka hari-hari. Ada atlet yang jumpa jurulatih lebih banyak daripada jumpa parents dekat rumah. Kan? Sebenarnya support tu sangat penting lah, support each other. Boleh. Kalau coach tak panggil kita coach tak call kita call coach. Kan? So tanya khabar, tanya feedback. Dan juga tengok show lama-lama, game lama-lama macam mana nak improve. Ya, cuba tengok balik. Masa ni lah kita repair skill kita. Ya. Terima kasih Dr. Mon kerana sudi bersama kami dalam Sahabat Malaysia, dan kita ucapkan selamat berjaya kepada semua atlet-atlet yang sedang berjuang di rumah. Terima kasih kerana anda terus bersemangat untuk memastikan yang terbaik untuk kita.